Assalamualaikum dan selamat petang. Berjumpa lagi kita di FB Live yang ke-10. Jadi nampak kan iklan kita yang mula tadi. Yeah. My Financing dah hampir ke penghujungnya, Alif. Jadi pada 17 November nanti kita akan umumkan pemenang di Hidayah yang menangi wang tunai sehingga RM20,000. Siapakah pemenang bertuah? Jadi anda yang masih tak muat turun lagi aplikasi tersebut, sila cepat-cepatlah download. Mana tahu rezeki anda kan. Rezeki Alif kan semalam. InsyaAllah. Rezeki kita tak tahu kan. Mana tahu menang RM20,000. Siapa nak bagi RM20,000 tu kan. Jadi jangan lupa anda boleh muat turun aplikasi tadi. Sila pergi ke website LPPSA dan juga Facebook LPPSA dan tekan link dan buat mengikut arahan yang diberi. Jawab soalan begitu mudah, pejam mata pun boleh jawab, dan anda boleh sharekan kod penyertaan anda kepada rakan-rakan dan anda membuatkan anda mempunyai penyertaan ekstra. Kalau 10 orang menggunakan kod tersebut, anda akan dapat 10 penyertaan seterusnya. Jadi peluang untuk menangi itu lebih tinggi lagi. Jadi hari ini kita nak cakap mengenai isu insurans pula. Apa itu insurans? Apa itu takaful? Ramai lagi yang masih zero knowledge mengenai insurans ni, Alif dan Hidayah. Ramai yang masih bertanya benda-benda basic lagi. Jadi kita nak mereka memberikan informasi yang secukupnya pada mereka pada hari ini mengenai insurans yang sering orang ambil sambil lewa sebenarnya, tapi sangat berguna, sangat memberi orang cakap impak pada kita bila terjadinya bencana ataupun kecelakaan. Jadi hari ni kita nak kongsikan bersama ekspertis kita iaitu Alif dan juga Hidayah. Bila melibatkan insurans di LPPSA ini adalah muka penting mereka yang menguruskan mengenai insurans bila anda membuat pembiayaan dengan LPPSA. Jadi ada sebarang pertanyaan dan juga persoalan berhubung dengan insurans, anda boleh ajukan di ruangan komen. Kita akan jawab dan memberikan jawapan kepada anda. Jangan tanya Alif dan Hidayah ni proses pula. Tak ada tim mereka nak menjawabnya. Jadi kita nak fokus pada insurans saja pada hari ini. Jadi sebelum kita terus lagi mendalam lagi mengenai insurans ini, saya nak memberikan Alif ruang untuk memperkenalkan diri dan juga kita juga Hidayah untuk memperkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, saya Muhammad Alif bin Zainal daripada Jabatan Polisi dan Produk LPPSA. So, hari ini kita akan membentangkan ataupun kita akan berceritalah sedikit mengenai basic of MRTA, MRTT dan juga LTHO. Apa itu insurans dan sebagainya lah. So, saya ditemankan oleh Hidayah. Mungkin Hidayah boleh teruskan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan diri Hidayah. Nampak agak nervous itu tapi silakan. Saya dari Jabatan Polisi dan Produk akan bersama Alif untuk share sikit tentang produk insurans dan takaful. Ya, hari ini kita akan sembang mengenai insurans. Kita akan kupas satu-satu. Selagi boleh kita kupas ya Alif dan Hidayah. Selagi boleh kita informasi yang boleh kita sharekan, kita bagi percuma. Tak perlu bayaran. Ni insurans, kalau semua insurans takut nak kena bayar kena scam contoh kan. Jadi hari ni kita nak berikan anda ilmu secara percuma. Jadi stay tune bersama kami. Jadi insyaAllah untuk topik pada hari ini tidak mengambil masa yang lama, mungkin 30 ke 40 minit. Kalau banyak soalan kita akan extend lah. Jadi kalau ada soalan sila tanya, dan jangan lupa kalau anda mendengar dengan teliti pada hari ini, anda mungkin membawa pulang hadiah-hadiah yang kita tawarkan. Kita akan ajukan soalan kepada anda dan kepada mereka juga yang bertuah. Kita akan pilih berdasarkan share terbanyak, di mana anda boleh share status FB Live kita pada hari ini kepada rakan-rakan, pada kawan-kawan anda, kepada keluarga di status FB anda, dan anda berpeluang untuk membawa pulang hadiah yang kita tawarkan. Jadi jangan kedekut nak share. Share percuma saja. Share di page anda dan maklumkan kepada kawan-kawan supaya mereka mendapat input yang sama, ilmu yang sama yang kita ingin kongsikan pada hari ini. Jadi Halif, satu nafas saya bagi ni. Satu nafas. Kalau penyanyi dah memang top orang kata kan. Nafas itu dah Aina Abdul satu saya. Okey, jadi hari ini kita nak bagi, sebab ramai macam saya cakapkan tadi Alif, ramai yang masih zero knowledge mengenai insurans. Ramai lagi bila saya bagi taklimat di luar ataupun berjumpa bila ada membuka kaunter LPPSA dan sebagainya. Ramai yang bertanya, apa itu insurans? Apa itu takaful? Apa bezanya? Benda yang macam tu bagi kita macam basic. Tapi bagi mereka tak tahu lagi. Jadi kadang-kadang ada juga peminjam-peminjam ni, mereka memang tak ambil tahu langsung pasal insurans, mereka serahkan semuanya kepada peguam. Dan ada juga developer yang dah siap-siap pilihkan insurans. Jadi mereka paksa aku, dia kata tak ada pilihan sebab dah sediakan. Sebenarnya mereka ada
pilihan. Mereka ada right mereka kat sini. Jadi hari ini, untuk makluman anda, pemilihan insurans terletak di tangan anda, bukan di tangan developer, bukan di tangan pemaju, bukan di tangan lawyer ataupun siapa-siapa sahaja. Jadi pastikan anda mendengar di mana saya, Alif dan Hidayah akan mengupas isu ini. Jadi untuk memulakan topik kita pada hari ini, pertanyaan pertama saya, Alif, Ya, saya. terangkan insurans dan takaful, perbezaan dia ada ke? Macam tu. Okey, secara prinsipnya insurans dan takaful ni adalah sama sebab insurans dan takaful ni bermaksud penanggung risiko. Kan, penanggung risiko daripada berlakunya sebarang bencana ataupun musibah terhadap diri kita, keluarga kita ataupun harta benda kita. Betul. Sebab kita berbalik kepada perkataan risiko itu sendiri, which is risiko ni adalah uncertainty, benda yang kita tak pasti akan berlaku. Di luar jangkaan Di luar kita. jangkaan. Macam contoh macam keadaan sekarang kita tengok hujan lebat kan, and then kita rasa rumah kita ni tak pernah berlakunya banjir, dan tiba-tiba banjir. Tiba banjir. So that's why kita perlukan insurans untuk kita Tak boleh nak stop. So, jangan banjir. Saya tak ambil insurans lagi. Tak boleh. tak Dah boleh. terlambat Dah dah. terlambat. Jadi kita sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan. Alif, pada tahun lepas, banyak terjadinya bencana alam, ya Hidayah. Di kawasan yang tak pernah banjir, di kawasan tak pernah terjadi tanah runtuh, terjadinya kedua-dua bencana alam tersebut, dan ramai peminjam yang tidak mempunyai coverage untuk melindungi ini. Ini sangat penting ya. Ini adalah awareness kepada anda sekiranya pada waktu sekarang ni bencana-bencana alam seakan sesuka hati. Kita tak tahu pun. Kita tak tahu. Tak boleh nak ramal. Kita tak boleh nak cakap, kawasan ni tak pernah banjir, tak payah ambil membazir. Tak boleh dah. Kawasan yang tak pernah banjir tu tiba banjir dia paling tinggi sekali. Ke atap-atapnya pergi. Jadi kita tak nak anda mengambil risiko tersebut semata-mata untuk membuat penjimatan yang tak seberapa. Okey? Anda kena tahu part mana untuk berjimat, part mana yang anda tak perlu mengambil risiko. Insurans ni ada kegunaannya adalah untuk anda claim sekiranya terjadi sebarang kecelakaan yang menimpa anda, meringankan beban sebenarnya. sebab kos kita sekarang bukan murah kan. Sekarang benda-benda kita nak betulkan rumah pun mahal kos dia. Betul. Kan. Nak masuk toilet pun sekarang dah RM2. Ya, betul. Jadi kita tak nak ambil risiko. Jadi ambil tahu. Jangan, apa orang cakap sekarang ni, ramai yang macam serah, tak apalah, tak penting. Okeylah, apa saja. Dan tanpa membaca. Jadi bila dah baca, tak membaca, apa coverage, apa TNC dia, coverage rupanya tak cover. Itu pun tak boleh juga. Lepas tu blame insurans pula. Anda kena tahu apa yang anda inginkan, coverage apa yang anda inginkan, bayaran mana yang anda mampu, then you know what you will do next. Okay. Panjang pula celoteh kita. Geram ke apa ni? Geram kita membalas kan. Kita tak geram. Kita excited sebenarnya nak share knowledge ni kepada anda sebab ramai lagi yang tak tahu kan. Okay. Assalamualaikum. Kalau sebelum tarikh kuat kuasa MRTT dan peminjam telah meninggal dunia, adakah pembinaan akan diteruskan juga? Kes bina rumah dan tanah sendiri, tanah biaya LPPSA. Ini pinjaman 4 dan 6 ni. 4 ke 6. So kalau ikutkan soalan ni, kita jawab on the part insurance saja. Kalau untuk part insurance, sebelum tarikh kuasa MRTT dah meninggal ataupun TPD, kita tak akan cover lah. Ya, betul. Maknanya tak ada disburse lagi. Kita tak disburse lagi, and then polisi pun tidak lagi berkuat kuasa. Betul. So kita tak, untuk polisi insurance tidak akan tak berkuat kuasa lah. So tak ada coverage lah untuk coverage tidak akan adalah sebab tak ada apa orang cakap, insurans pun tidak lagi enforce. Orang kata tak aktif lagi polisi tu. Ya, betul. Polisi tak aktif lagi. Jadi ini sangat penting. Betul. Inilah topik yang perlu anda tahu. Bilanya terjadinya, bila pertanyaan sebegitu, kita dah dapat menjawab, dah berikan jawapan kepada anda, di mana selagi insurans tak activated, anda tak terlindung oleh oleh sebarang bencana. Itu normal lah. Mana-mana insurans pun sama juga. Insurans travel, insurans nyawa, semua yang sama. Okey. Jadi kita teruskan ni untuk soalan kedua. Kalau ada soalan ni, bagaimana saya nak buat refinancing rumah, loan bank pada loan? Ini hari ni kita nak fokus kepada insurans. Tapi nak buat refinancing rumah, loan bank pada loan LPPS itu bisa aja loan jenis 5. Kita benarkan, kita faham ya, sekarang ni semua nak beralih pada LPSA. Welcome back. Yang mana yang pernah yang dah keluar nak masuk lagi, welcome back. Welcome you. Sebab kita tahu ramai yang terkesan dengan OPR. Betul. Untuk makluman juga, LPPSA tidak terkesan langsung dengan OPR. Jadi kita memang sentiasa mengalu-kalungkan, kita membantu
apa adanya. Kalau anda memenuhi syarat yang dibenarkan, silakan. Alright. Tolong jawab Saad. Admin yang awesome, tolong jawab Saad. Apa tu? Okey, sila admin yang awesome. Okey, soalan okey, sambungan tadi Alif. Ini soalan injuran pula. Dia nak tahu. Kita suka datang banyak lagi soalan. Kita suka nak menjawab ni. Okey, dia nak tahu pasal bagaimana nak tahu semak MRTT telah berkuat kuasa atau belum? Adakah timeline sebulan selepas LPPSA lulus atau bagaimana? Kalau kita ikut kita punya garis panduan yang semasa ni, polisi berkuat kuasa setelah kita bayar premium ataupun contribution kepada panel insurance. So lepas kita bayar tu dah automatically insurance akan cover lah, tertakluk kepada advice to release daripada lawyer kita dapat. Itulah kita nak jawab soalan yang macam mana kita nak tahu berkuat kuasa polisi ni. Saya harapkan jawapan itu memenuhi spesifikasi soalan yang Syazura Hashim. Okey, sebab kiranya tak puas hati lagi tanya lagi. Hari ni kita memang lock Alif dan Hidayah untuk menjawab pertanyaan anda. Okey, kita suka banyak soalan ni. Jangan lupa share juga. Nak hadiah kena share banyak-banyak untuk memenangi hadiah yang kita dah ada 111 share. Share lagi, jadikan 1,000, 2,000, 3,000, jadikan 100,000 lagi elok. Okey, double up, triple up. Okey, jadi kita nak bagi climax lagi sebenarnya ni Alif dan Hidayah. Apakah LPPSA mewajibkan insurans sekiranya ingin membuat pembiayaan dengan LPPSA? Basic lagi. Basic tapi lagi. Ramai yang tak tahu, ramai yang bertengkar. Saya pernah nak kongsikan sedikit pengalaman bila mula-mula kerja dengan LPPSA. Dah lah baru masuk. Waktu tu tengah pula PPA 1M diberikan, orang berebut-rebut nak dapat waktu tu. Kena hentak meja. Dia kata saya tak nak ambil insurans, saya nak beli rumah saja. Tak boleh. Pakcik pula. Encik. Tak boleh encik. Kena ambil insurans. Kenapa? Tak boleh. Sekarang ni rumah ni harga 300,000. Insurans saya 280,000. Memang sebab encik dah berusia. Usia dia 58 tahun. Jadi kita tak boleh nak buat apa. Sebab memang garis panduan kita mewajibkan pengambilan insurans. Jadi teruskan Adib. Betul, Yuni. Kita punya garis panduan telah mewajibkan lah. Kalau kita tengok, kita ada bagi tahu dalam kita punya garis panduan, setiap pemohon yang ingin memohon pinjaman perumahan diwajibkan untuk mengambil polisi MRTA, MRTT ataupun dan juga LTHO. So sewaktu dia nak bagi borang permohonan kat kita lah, so memang wajib lah di LPPSA. So kalau tak ada insurans, memang dia tak akan lepas lah. Walaupun datang ke meja 7 kali bertanyakan berkenaan dengan pembiayaan 7 jenis yang kita tawarkan, dengan harapan salah satunya tidak memerlukan insurans pun tak boleh juga. Sebab ini bukan di kuasa kami. Ini memang dah termaktub dalam garis panduan. Jadi memang mewajibkan anda mengambil insurans. Nak insurans murah, mudah saja. Apakah tips dia? Tips dia apply awal sebab insurans ni kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi premium dan sumbangan kita. Kita tengok kepada umur waktu dia memohon. Kalau soalan ini dijawab awal. Kan? Kalau lagi tak apalah, kita teruskan dia. Lagi muda lagi murah dia punya premium. Macam usia Alif ni muda kan? Muda lagi lah, insyaAllah. Muda lagi. Kenapa tak diam? Muda. Kalau usia Alif ni mungkin insurans di bawah 15,000, 10,000. Okay? Kalau insurans saya bawah 10,000, 5,000. Tak adalah. Lagi muda daripada saya. Tips saya dekat sini, Hidayah pula lagi muda. Okey, tips saya dekat sini bila nak apply, nak dapatkan harga murah bila loan dengan LPPSA ni, insurans dia mengikut dua faktor iaitu usia dan jantina anda. Betul. Kalau makin muda, makin kuranglah risiko yang ditanggung. Okey, tapi makin panjanglah tempoh insurans dia. Begitu juga dengan jantina. Kalau ikutkan jantina, kalau secara basically lah, lelaki lagi mahal daripada perempuan. Kenapa tu? Saya nak dengar daripada mulut sendiri. Sebab kalau kita ikut, kita ada satu kajian mengenai mortality table kan. Mortality table ni dia dah memang dah tahu dah, lelaki sebagai contoh dia maybe merokok. Pendek umur kita cakap sikit kurang lah. Kena marah nanti. So adalah beberapa faktor yang lelaki lebih tinggi je punya rating daripada saya perempuan. bila bagi tahu kan, dia nak cerita pasal tu pun takut. Takut peminjam lelaki ni terasa. Tapi memang itu yang kita dapat. Faktanya fakta dia. Itu fakta, bukan auta ya. Kaum lelaki risiko dia sangat tinggi disebabkan pelbagai perkara yang dilakukan oleh kaum lelaki yang dikatakan berisiko, antaranya merokok lah. Perempuan mungkin
mungkin agak kurang kat situ. Okey, jadi involve dengan aktiviti bahaya pun lelaki lebih teruja. Jadi mungkin di situ pihak insurans mendapatkan fakta-fakta yang legit lah. Itu di luar bidang kuasa LPPSA. Kami berkongsi pengetahuan saja dengan anda. Okey, ada soalan lagi seterusnya. Semasa proses permohonan pinjaman, LPPSA akan senaraikan syarikat insurans takaful yang boleh dimohon. Boleh beri panduan insurans takaful company mana? I dah cakap dah kan? Ini adalah soalan-soalan yang sangat famous yang kerap kami dapat. Antaranya soalan minta, alah bolehlah bocorlah rahsia. Memang tak ada rahsia. Betul. Kami tak ada rahsia. Okey, sebenarnya Alif dulu. Okey. Saya dulu. Kena awesome dulu. Awesome dulu. Okey. 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 Siapa menang? You. Okey, sebenarnya insurans ni yang membezakannya cuma coverage mereka. Apa yang dia cover, itu yang anda bayar. Kalau anda pilih premium, makin tinggilah bayaran anda. Dan satu lagi yang membezakan adalah servis. Untuk claim tu memudahkan ke, memudaratkan ke, menyusahkan ke, itu saja. Jadi tips saya dekat sini, saya bagi tips dulu ya, nanti Alif tambah. Bila nak memohon sesuatu benda ataupun buat pinjaman dan sebagainya, research sangat penting. Okey, anda kena sentiasa bertanya, jangan malu bertanya. Dapatkan sebanyak input dan review untuk memastikan insurans itu adalah yang terbaik pilihannya. Dapatkan review. Kalau review tu kurang memuaskan, then you go for another insurans. So teruskan Alif. Mungkin saya boleh tambah sikit Yuni. Kalau kita ikutkan kita punya coverage ni sebenarnya sama je setiap panel. Kita ada 11 panel yang kita ada, dan ke-11-11nya untuk MRT, kematian dan juga TBD. Kan untuk LTSO, kebakaran, kilat dan juga letupan. So yang membezakannya adalah macam Yuni cakap tadi, servis. So kita kena research lah. Kita kena research whatever, do some work lah. Tengok kalau in term of claim macam mana panel ni laju ke tak menguruskan claim, macam tu lah. Legit ke tak? Itu membezakannya. Contohnya insurans A, bila nak buat claim tu semudah ABC. Bagi je dokumen yang diperlukan, tup-tup akaun bank dah ada duit. Ya, betul. Yang B pula dah bagi semua dokumen lengkap. Tiba-tiba claimnya 5% daripada yang layak sahaja. Jadi yang mana di pilihan anda? Yang ini ke yang ini? Yang mana tadi? Yang ini kan? Yang tu. Jadi Hidayah, ada sebarang tips yang ingin dikongsikan, boleh share juga. Sama juga macam Alif kata tadi. Kita kena buat banyak research lah untuk tahu apa coverage dan exclusion. So, kita go through the product disclosure sheet tu betul-betul lah sebelum kita pilih. Kena rajin membaca. Nampak tak orang insurans jawapan dia sama? Sebab TNC dia begitu saja. Dia tak ada corner-corner. Tak boleh nak corner-corner. Dia memang facts sahaja. Jadi kita teruskan. Ada soalan-soalan lagi. Jika pemohon LPPSA Muslim, adakah insurans dan loan kita auto syariah compliance? Macam dah jawab dia. Okey. Waktu kita adakah terlampau ni? Tak ada. Saya rasa boleh juga kan. Waktu kita memohon di JSS, kita ada buat pilihan kan, sama ada kita nak ambil scheme secara konvensional ataupun Islamic. Itu terpulang kepada kita. Terserah kepada anda. Sekiranya anda Muslim ke apa ke, terpulang. Terpulang. Kita tak ada macam anda Islam, anda wajib patuh syariah. Kita tak ada macam tu ya. Kita tak ada kan? Kita tak ada. Itu semuanya terpulang pada anda, yang mana anda rasa selesa, yang mana anda rasa coverage dia memenuhi piawaian anda, you go for that. Kita tak ada tetapkan Islam kena ambil yang patuh syariah, yang non-Muslim kena ambil konvensional. Tak ada, setakat ni tak ada. Okay? Jadi kiranya macam ulangan lagi balik. Saya nak ulangkan balik. Share tu baru bertambah sedikit. Kalau nak menang hadiah yang kita tawarkan kat sini, sila share terbanyak, admin kita akan pantau dan kita akan umumkan pemenang sekejap saja lagi. Untuk pemenang yang pertama, kita nak pilih 3 orang pemenang untuk share. Okey, apa yang saya cakap tadi, Alif? Ulangan semula. Ulangan semula. Macam kita cakapkan tadi, bila nak membuat pembiayaan dengan LPPSA, anda kena masuk JXA dan membuat permohonan online dan sebagainya. Itu adalah pilihan anda untuk memilih lawyer ke, memilih insurans dan sebagainya. Itu terpulang pada anda. Jangan percaya bila ada developer ke, lawyer ke, dah sedia-sedia dah insurans untuk anda. Anda boleh cakapkan tidak, anda boleh teruskan dengan pilihan anda sendiri. Sebab tu kalau boleh, pemohon ni perlu isi borang sendiri. Kita tak perlu minta tolong. Kita tak ada ejen juga. Kita tak ada melantik mana-mana ejen. Kita dah sebenarnya
sebenarnya Hidayah, Alif, kita dah mudahkan sebenarnya. Permohonan online ni dah terlampau mudah dah untuk anda buat sendiri. Tak ada lagi alasan yang mengatakan tak tahu dan tak pandai dan sebagainya. Tak pandai, kita ada tutorial. Nak Alif datang, tak boleh. Tak boleh kan? Nak tutorial, kita bagi tutorial. Kita bagi daripada awal hingga ke akhir tutorial tersebut. Jadi tak ada alasan untuk tak faham lagi. Sila buat, ianya semudah ABC dan anda tak perlu bayar apa-apa. Ianya percuma sahaja. Anda perlu meluangkan sedikit masa sahaja. Okey, kita ada soalan lagi. Jika pembiayaan dengan LPPSA dan ambil MRTA atau MRTT, jika buat pembiayaan semula kepada bank, adakah polisi tersebut terbatal? Okay, of course. Okay, jawapannya terbatal lah sebab kita dah kita orang kata kita dah refinance kepada bank, so kira macam tanggungjawab tu dah pergi kepada bank. So MRTA dengan LTH ni you boleh pergi kepada panel insurans untuk membatalkan polisi sebab nanti di bank pula akan ada MRTA ataupun MRTA dia sendiri dan juga LTO dia sendiri. Betul. Dia terserah kepada pemegang gadaian yang seterusnya lah. Jadi anda kena ikut TNC mereka pula lah. Betul. Jadi ianya menjawab soalan tadi terbatal. Okey. Jadi anda boleh berhubung dengan insurans yang provider yang anda pilih. Okey, jelas Okey, kita dah jawab soalan tersebut. Jadi kita nak paparkan di skrin panel-panel syarikat takaful yang ada. Kalau kat sini Hidayah boleh baca kan list yang kita ada dan jenis-jenis dia apakah. Adakah ianya konvensional, adakah ianya syariah, boleh nyatakan. Okey, buat masa ni kita ada 11 panel kesemuanya, 9 takaful dan 2 konvensional. Okey, untuk takaful kita ada Amed Life, Etika Takaful, FWD Takaful dan selebihnya seperti di skrin lah. Dan untuk konvensional pula, buat masa ni kita ada 2. Ada Etika Life Insurance dan Aksa Afin Life. Ya, kita setakat ni ada 2 untuk konvensional. Kalau ada pertambahan nanti jangan lupa boleh follow Facebook page kita, website kita sekiranya ada pertambahan. Memang kita sentiasa cekap dan pantas memberitahu anda sebarang perkembangan terkini. Jadi kat sini ada sambungan lagi. Kita jawab lagi sambungan tu Alif. Kalau boleh bacakan sambungan dia tu Alif. Maksudnya kena semak. Betul? Kena semak amount pengeluaran ke untuk tahu dan kod kasut atau belum lah kan? Maksudnya apa ni? Maksudnya kena semak amount pengeluaran yang polisi dia tu yang apa tu? Betul. Untuk tahu dah berkuat kasut ataupun belum. Ya, betul. Ataupun boleh terus berhubunglah dengan panel yang dipilih. Boleh untuk mengetahui sama ada polisi dah berkuat kuasa ataupun tidak. Ya. Okey, soalannya, boleh ke letak nama anak untuk insurans atas nama peminjam mak atau ayah? Ni kira macam next of kin lah kan. Yes. So waktu kalau kita apply di JSS, kita akan ada minta untuk letak nama next of kin lah. So daripada situ nanti data tu kita akan bagi kepada panel insurans lah untuk panel insurans masukkan ke dalam polisi insurans. Betul. Apa tu? Lelaki kerana mereka merokok dan stres kerana tanggungjawab. Okay. Awak ni kelakar lah. Awak ni. Tang stres sangat tu. Merokok disalahkan tanggungjawab. Dah lari dah tu. Tanggungjawab is tanggungjawab. Okay. Next. Kita nak umumkan sharer kita yang pertama. Yang paling aktif, paling laju, paling bekerja keras untuk memenangi hadiah pada hari ini. Kita dah ada 145 sharer tu. Kita akan umumkan pemenang yang kedua bila mencapai 300 sharer. Dipastikan anda mencapai KPI pada hari untuk pemenang kedua 300 sharer. Laju guys. You can do this guys. Teruskan. Tak luak pun share je kat mana page. Boleh. Jadi kita nak tunggu admin kita verified. Pemenang kita yang pertama untuk sharer terbanyak pada hari ini, bila dia dah ready sekejap lagi saya akan umumkan. Kita bagi masa kat admin kita. Admin kita pun stres sebab nak cari pemenang. Pemenang banyak sangat orang kata kan. Sebab lelaki stres, admin kita pun lelaki. Kalau perempuan dia dah dapat dah. Okey dah tahu dah. Okey. Sebab perempuan dia multitask. Dia boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Lelaki dia kena fokus satu benda. Betul tak Alif? Betul. Ada 2 perempuan sini cakap betul. Okey, betul. Nampak tak? Kita dah paksa dia cakap betul. Okey, nak tanya Alif pula.
berkenaan dengan produk insurans takaful yang ditawarkan pada pelanggan LPPSA. Boleh huraikan tak? Apakah produk itu? Okay, actually kita ada di LPPSA kita ada 3 produk lah. Yang pertama kita ada Mortgage Reducing Term Assurance dan Mortgage Reducing Term Takaful MRTA dan MRTT. Dan yang kedua kita ada Long Term House Owner lah. And then untuk melindungi kita punya building, kita rumah kan. Dan yang ketiga kita ada Group Personal Accident yang mana kalau kita tengok dalam kita punya belanjawan tahun lepas kita ada bagi tahu yang kita akan bagi GPA ni secara percuma Percuma guys. secara percuma Sehingga Disember 2022. Laju. Banyak dia punya coverage dia sangat. Kalau kita boleh share dekat papan sikit kita. Oh, jangan risau, share pertama kita ada nama anda, sekejap lagi kita umumkan. Teruskan untuk KPI yang kedua 300 share. Okey, teruskan. Okey, sambung balik. Okey, share kan di skrin sekarang berhubung dengan I Prihatin. Ya, betul. Untuk GPA tu maksudnya kita ada 2 kan. Kita ada untuk GPA, satu untuk yang kita war-warkan di dalam belanjawan negara yang mana kita bagi secara percuma untuk pembiayaan baharu yang diluluskan pada 1 Januari 2022 sehingga 31 Disember 2022. Yang ini kita bagi secara percuma. Dan untuk untuk I Prihatin pula adalah kita berikan kepada peminjam-peminjam kita yang masih aktif. So kalau dia macam kita rasa macam kita nak apply, kita boleh apply melalui kita punya portal lah, GPA portal, dan kita boleh enroll di produk dekat GPA. Kalau boleh kita sharekan coverage dia, apa yang dia cover, Alif. Nak bagi climax sikit, nak bagi teruja tu dah ada sikit. Apa yang di cover dalam kita punya GPA Group Personal Accident ni adalah basically kita akan cover kematian, keilatan kekal dan keilatan separuh kekal disebabkan oleh kemalangan. Ada juga yang lagi bestnya, kita ada double indemnity. Yang mana kalau berlakunya kematian, keilatan kekal dan separuh kekal sewaktu kita naik kenderaan awam. Dan juga sewaktu kita berada di overseas. So dia akan ada double indemnity. Maksudnya kalau daripada 100,000 kita akan bayar 200,000. Gandakan dari 100,000 kepada 200,000. Jadi tak adalah rasa ralat. Ya, betul. Boleh cakap yang tu. Yalah, sebab itu yang perlindungan. Betul. Itu yang perlindungannya. Jadi kita memberikan anda pilihan, berikan anda apa yang kita boleh offer, yang kita boleh bantu, kita bantu anda. Jadi rebutlah peluang secara percuma, tak payah bayar pun. Okey, kita dah ada nama pemenang je. Stres pun boleh buat. Lelaki yang dapat. Cara kita yang pertama yang menangi hadiah hari ini adalah nama dia bermula dengan huruf M dan berakhir dengan huruf I. Siapakah itu? Di ruangan komen cuba teka, kita bagi hadiah juga. Siapa yang confident? Siapa yang confident? Akhir dengan I. Boleh type kat situ. Siapa yang menang? Dia dah menang. Boleh type tak nama bermula pada huruf M, berakhir dengan huruf I. Ada tak? Yang rasa-rasa dia menang tu pun boleh type. Okey, kita nak jawab soalan dulu sebelum kita tengok kat ruangan komen ada tak yang menjawab. Adakah semua panel takaful LPPSA akan cover selama tempoh pembiayaan atau ada tempoh tertentu sahaja? Okey. Di LPPSA, insurans kita akan cover based on tenure kita. Kalau kita 35 tahun lah. 35 tahun. Plus kita akan ada interim period jugalah yang di mana kalau rumah yang under construction, kita akan ada interim period 2 tahun ataupun setahun. Kita akan cover full. Dan sekiranya anda banyak duit, anda nak buat full settlement, settle 10 tahun lebih awal, 15 tahun lebih awal, anda akan dapat duit lebihan insurans. Dan macam mana dapat duit lebihan insurans tu? Adakah perlu Roger LPPSA? Tak perlu. Anda perlu berhubung dengan ejen insurans yang anda pilih. Download My Finances sekarang, anda boleh lihat insurans apa yang anda pilih. Dia anda call Takaful, hello Takaful, saya dah berjaya menyelesaikan hutang rumah saya terlebih awal 10 tahun. Anda mampu? Tak mampu kan? Saya mampu. Jadi saya nak lebihan duit insurans saya kembali. Begitu mudah sahaja. Saya pun menyelesaikan rumah saya lebih awal dan saya pun dah dapat duit lebihan insurans tersebut. So ianya sangat mudah. Anda cuma perlu berhubung dan maklumkan dan berikan dokumen-dokumen yang berkenaan, anda boleh dapat lebihan duit tersebut. Yang paling penting dia all bagi surat sertai pinjaman tu lah. Ya, betul. Itu je yang dia nak sebenarnya. Okey, kita pun nak tengok komen, ada tak yang komen nama tersebut? Siapa yang komen tu? Nazmi. Tu ada Ida Farida kata Nazmi. Siapa yang pemenang kedua? Okey, tertiba dah macam mana? Tertiba dah jadi 2 pemenang. Tak apa, kita murah hati, kita bagi. Okey, tahniah kepada Muhammad Nazmi dan kepada yang meneka dengan tepat nama Nazmi tersebut. Tahniah juga kepada Yop Azli Shah
Nani. Wow. Nampak tak? Tahniah. Dengan hanya menekan nama saja, dia maknanya kan Alif Hidayah, dia memang scroll komen tu. Dia cari satu-satu. Sampai nama M berakhir dengan nama I. Betul. Jadi pastikan nak menang hadiah dengan LPPC ni mudah saja. Pinjaman bersama LPPC mudah, nak menang hadiah pun mudah. Semuanya mudah. Kita permudahkan untuk anda. Jadi jangan lupa share untuk dapat share yang kedua. Kita perlukan 300 share baru kita umumkan pemenang kita yang kedua. Okey, jadi itu KPI anda pada hari ini. Jadi kita nak teruskan lagi. Saya nak tambah sedikit berkenaan dengan MRTA, ramai juga yang confused berkenaan isu berkenaan dua insurans ni. Coverage ni MRTA, dia kata kau tak payahlah ambil MRTT tu, MRTA tu lagi elok, lagi bagus. Sebenarnya sama je. Tak ada beza. Yang membezakan prinsip saja macam cakap tadi, takaful dan konvensional. Itu sahaja. Tepuk dada, touch laser, buka Google check, baca PDF yang mana yang lebih apa orang cakap, lebih afdal, lebih sesuai untuk anda. Jadi teruskan pencarian anda, pilihlah yang terbaik. Macam saya dah ada preference insurance saya sendiri. Sebab apa? Proses claim saya sebelum ni berjalan dengan sangat bagus, sangat lancar. Jadi saya akan loyal kepada dia. Itu cara dia, cara saya lah. Kalau anda kena buat research anda sendiri yang bersesuaian dengan diri anda. Okey. Kita sebut tadi mengenai LTHO. Kalau LTHO tadi ada situasi dia, Alif. Kalau kita boleh sharekan, kalau memang dia dah ada dengan duduk rumah bertingkat, dah ada coverage, dia boleh membatalkan dengan kita kan? Okey, betul. Kalau kita ikutkan sekali lagi, kalau kita ikutkan garis panduan semasa kita ni, kita ada bagi tahulah kalau pemohon itu duduk di rumah high rise, berstatus high rise, dan definitely bila berstatus high rise ni dia ada JMB dia sendiri. Betul. So bila ada JMB dia sendiri, dan JMB tu dah definitely akan ambil insurance untuk cover that building kan, untuk fire insurance. So untuk peminjam LPPAC, kita membenarkan untuk membatalkan LTHO, dan dia kena bagi tahu LPPAC lah untuk membatalkan LTHO dia untuk LPPAC punya, dan serahkan sekali salinan bukti sertifikat fire tu yang dikeluarkan oleh JMB tersebut. Betul. Mana tahu memang di cover LTH tu tapi dia tak bayar. Betul. Sama juga kita tak boleh nak bagi juga kan. So kita nak coverage juga kan. Kalau susah apa-apa terjadi dia cakap LPPAC tak cover. Tapi sebenarnya pembayaran tak dilakukan, macam mana nak cover. Kita takut nanti bila you kata you dah ada cover JMB dan tiba-tiba berlakunya kebakaran contohnya, tapi tak bila layak. tak ada claim kan. So bila rumah tu jadi tak nak betulkan pun kos dia sangat tinggi. Sangat tinggi. Sebab tu kita cakap bila terjadinya apa-apa malapetaka, kecelakaan, itulah fungsi insurans tersebut. Maknanya anda kena tengok situasi semasa sekarang. Sekarang ni kita macam-macam penyakit. Betul. Macam-macam penyakit, bencana banyak. Jadi insurans premium package dia sentiasa berubah-ubah mengikut situasi semasa, mengikut keadaan semasa. Jadi anda kena sentiasa membaca dan call, dan kalau anda dah tahu insurans mana yang anda nak dapatkan 1, 2, 3, bezakan coverage yang mana yang paling menguntungkan anda, pilih yang itu. Itu yang anda perlu lakukan. Okey, ada soalan. Apabila pembiayaan LPPAC telah lulus, adakah pemohon boleh pilih panel takaful atau pihak takaful yang akan tawarkan kepada pemohon atau pihak LPPAC yang akan mencadangkan pihak takaful? Pilihan di tangan anda, seperti mengundi. Macam kita cakap tadi lah kan, bila kita apply di JSS, mengundi pula, dah panas bahang undi kan. Mana ni? Melaka kan. So bila kita balik kepada JSS tadi kan, bila kita dah isi kita punya data, informasi, so akan ada sampai satu page yang di mana page insurance lah, yang di mana you all akan nampak ke 9, kalau boleh takaful ada 9 panel takaful yang akan keluar. So you all pilih. It's a free. Kita tak memaksa. Ya, betul. Lawyer tak boleh paksa anda, pemaju tak boleh paksa anda, isteri tak boleh paksa, suami tak boleh paksa, diri anda sendiri. Okey? Kita tak ada LPPAC, tak ada tak boleh ni, tak ada. Itu terserah pada anda. Okey? Jangan risau, jangan membacalah. Mana coverage dia, kadang-kadang coverage memang awesome, coverage memang letup, tapi yang TNC dia tu kecil je. Yang tu yang kena baca. Betul. Yang tu selalu orang macam ni cover kata kalau jika itu yang membahayakan. Okey. Kenapa beli tanah tak ada LTHO? LTHO untuk rumah bertingkat. Kenapa beli tanah tak ada LTHO? Okey, jawapannya sebab kita beli tanah
Itu tanah. Kita tak ada bangunan pun. So that's why untuk pembelian jenis 6, kita hanya ada MRTT ataupun MRTA saja untuk cover kita punya rumah loan tu. Untuk LTHO memang kita tak ada sebab kita tak ada building. Melainkan kalau kita dah 4 ke 6 dan baru akan ada LTHO nanti untuk jenis yang ke 6. Betul. Alright, harap menjawab. Kalau okey, sekarang cara kita dah laju patutnya saya bagi 500 tadi kan Hidayah Alif. 300 tenang je. KPI diorang ni 300. Sekejap lagi pemenang ketiga kita up sama ada mereka mampu ataupun tidak. Kita up nak berapa? 500 ke 1000 ke? 500 dululah. Okey, 500 dulu. Alif baik kalau saya terus 1000. Okey. Kalau refinance LPPSA ke bank, boleh dapat ke lebihan duit insurans tu? Boleh dengan kita membatalkan kita punya MRT. Macam Yuni dah explain tadilah. Once kita dah ada selesaikan pinjaman awal kepada BPSA, so kita boleh pergi kepada kita punya panel dan kita tunjukkan bukti yang kita dah buat selesai awal dan dia akan ada lebihan lah di MRT nanti. Ya. Jika pembiayaan BPSA telah selesai dan pelepasan gadaan telah dibuat, adakah takaful akan beri sedikit surrender value? Itu kena orang kata pergi dekat panel, rujuk kepada panel, adakah ada nilai surrender value ataupun tidak. Ataupun tiada. Betul. Itu di luar bidang kita. Betul. Tapi anda boleh semak dengan insurans anda. Okey. Berapa? Itu bukan. Okey. Kita teruskan dengan soalan kita yang seterusnya. 224. Lagi sikit. Wow. Lagi sikit nak capai KPI 300 untuk kita mencari share yang terbanyak untuk pemenang kedua. Pengepusan hadiah kita akan lakukan pada hari ini selewat-lewatnya pukul 5. Kalau tak sempat hari ini, esok pagi office buka. Kita dah kat depan tu hantar parcel anda. Yang laju yang laju bukannya 2-3 hari tak. Okey. Data. Okey, kita nak tanya pula berkenaan dengan tarikh kuat kuasa tu. Tarikh kuat kuasa bagi pelindungan MRTT, MRTA dan LTHO. Kalau Hidayah boleh jawab. Okay, untuk tarikh kuat kuasa bagi MRTT ataupun MRTA adalah berdasarkan tarikh kelulusan bayaran premium tertaluk kepada panel insurans atau takaful. Ya, bila berlakunya pembayaran tersebut, maka berkuat kuasalah insurans anda. Jadi Alif, kita nak tanya sama ada diorang ni faham ataupun tidak. Ada soalan tak nak tanya Alif? Kita nak bagi hadiah ni. Siapa yang dapat jawab soalan dengan betul? Penat kita bercakap ni, tak ada stop ni. Kalau diorang tak dapat jawab juga, nak kena rotan ni. Mungkin kita boleh tanya kan apa orang kata coverage yang diberikan untuk MRTA, MRTT dan juga LTHO kepada kita punya pelanggan. Apa jawapan dia? Sila type diorang yang komen. Jawapan yang betul akan memenangi hadiah yang Cik Alif akan sponsor sendiri. Okey, susah sangat ke soalan tu? Soalan tu macam rasa very basic ni soalan ni kan. Saya rasa kita pun dah cakap tadi awal kan. Okey, ada soalan tu. Saya punya klien beli rumah mampu milik di Tapah. Alhamdulillah cepat sangat LPPSA bagi keputusan kelulusan untuk klien saya. Alhamdulillah. Terbaik LPPSA. Kalau ada cerita, kongsikan kisah-kisah sebegini, minta kongsikan supaya dapat jadikan panduan kepada yang belum membuat pembiayaan dengan LPPSA, yang takut, yang kata lambat sangatlah apa. Nampak dah ada perkongsian positif daripada pembaca kita, follower kita ni. Terima kasih Puan. InsyaAllah kiranya tiada apa-apa kesilapan, query dan sebagainya, kita boleh berikan kelulusan dalam tempoh 3 hari waktu bekerja ni. Ya. Tak ada pertanyaan, tak ada dokumen lengkap, everything perfect 3 hari. InsyaAllah kita akan cuba percepatkan lagi nanti. Okey, MRTA dan MRTT untuk kematian dan cacat kekal, LTHO untuk kebakaran. Betul. Tanya. Walaupun tak ada hadiah. Siapa nama dia? Betul lah ada hadiah. Menyesal pula dia jawab kan. Ada. Alah, kena prank je. Kena prank, scam.
Tahniah kita ucapkan kepada Hafizul Latif. Jawapan yang cukup padat, ringkas dan tepat sekali. Dan yang lainnya boleh copy. Kalau ada pertanyaan rakan-rakan lagi, apa ya yang MRTA cover? MRTA tu untuk kematian dan cacat kekal. Cacat kekal. THL tu lah untuk kebakaran. Dah nampak bijak dah kat situ. Jadi jangan lupa teruskan kalau ada sebarang cadangan, pertanyaan dan sebagainya, boleh share di ruangan komen. LPPSA ni offer insurans MRTT atau LTHO? Kita ada dua. Kita ada dua kan. Pertama kita ada MRTT, MRTA dan juga LTHO. MRTT, MRTA tu untuk cover kita punya pinjaman untuk jika berlaku kematian ataupun kehilangan kekal. Untuk LTHO untuk kita punya building. Building tu dia berlaku kebakaran, banjir, bencana dan letupan. Okey. Kita tak offer nak betulkan ayat tu, kita tak offer tapi kita wajibkan pengambilan insurans kepada peminjam yang ingin menggunakan LPSA sebagai bank, sebagai pembiayaan rumah. Betul. Kita wajibkan. Kita bukannya offer. Kita tak ada insurans. Produk kita tak ada insurans. Tapi kita ada panel insurans yang memberikan coverage untuk anda. 226, sikit lagi 300. Come on guys, you can do this. Sikit saja lagi. Kalau tadi kita boleh pada zero share, dah menjadi 226. Apalah sangat nak pergi ke 300. Daripada lagi. 300 tu kejap lagi nak pergi 500. Apalah sangat kan? Okey. Berapa kali boleh buat pinjaman LPPSA? 2 kali sepanjang anda bergelar pejabat awam, tapi kena jelaskan pinjaman pertama terlebih dahulu, baru anda boleh buat pinjaman kedua. Kecuali pinjaman renovation tidak memerlukan anda membuat penyelesaian, boleh buat segera dan ianya dikira sebagai pinjaman kedua anda. Harap menjawab pertanyaan tersebut. Wow. Dah ada orang jawab kan kat situ, nampak tu? Hebat. Dah ada orang jawab kan? Nampak tak? Pengomen, pembaca, follower kita saling bantu-membantu menjawab soalan untuk yang lain. Takut kita terlepas pandang kan, sebab kita dah cakap tadi. Kita jawab pasal insurans je. Tapi kalau ada masa kita jawab je soalan yang lain. Okey? Pinjaman renovation boleh buat sebagai pinjaman kedua anda dengan syarat rumah tersebut dibeli menggunakan loan LPPSA, bukan dengan bank kat luar. Nak buat renovation dengan LPPSA tak boleh. Okey? Ini Yunus tu, saya nampak LTHO itu add-on coverage ke perlu request dengan syarikat insurans? Betul. Kalau kita ikutkan kita punya coverage yang terbaru kan, bermula 1 Januari 1 Mac 2022 sehingga sekarang ni, untuk LTHO kita hanya cover kebakaran, kilat dan juga letupan sahaja. So kalau cover extra kalau nak cover extra macam banjir, earthquake, landslide dan sebagainya, boleh kena rujuk kena tambah dan rujuk kepada panel insurans masing-masing lah. Insurans ada masing-masing. Benda ni dia macam very like apa orang cakap, biasalah insurans dia menawarkan basic, pre-basic, premium. Okay, so anda ikut apa orang cakap, keperluan anda. Kalau anda rasakan kawasan anda pernah terjadinya banjir, perlulah add banjir. Kiranya terjadi lagi banjir, anda dah dilindungi. Jangan anda assume, rumah saya tak pernah kena banjir, baru je sekali, tak akan terjadi lagi. Hari tu mungkin dia salah timing je. Tak ada. Ambil je. Dia tak ada masa timing, salah timing tak ada. Tak ada. Jangan ambil risiko sebegitu. Betul. Begitu juga dengan pembelian rumah. Mungkin Hidayah, Alif, kita beli pada tahun 1990-an. Sekarang dah tahun 2022. Coverage pada tahun 1990-an 70,000 tu dah cukup banyak. Tapi pada tahun 2022 ni 70,000 pagar pun belum tentu. Pagar pun 100,000 ke atas. Betul. Jadi anda kena jumpa pihak insurans anda, naikkan kadar pelindungan rumah anda agar sekiranya terjadi apa-apa bencana selepas ini, nak buat segala claim tu menyenangkan. Jumlah yang di cover tu memuaskan hati anda. Boleh bina balik rumah baru. Okey? Betul. Itu apa beza personal insurance dan LTHO? Kalau berlaku musibah, adakah boleh claim dua-dua seperti kemalangan? Apa yang dimaksud dengan personal insurance? Kalau dimaksudkan personal insurans nyawa ni. Insurans nyawa dia ni. Kalau insurans nyawa dia under kematian dan keilatan sajalah. Kalau untuk LTHO, jika berlaku kebakaran, macam cakap tadi lah, kebakaran untuk bangunan lah. Kalau
yang dia bagi tahu personal insurance ni adalah GPA, Group Personal Accident. GPA ni kalau berlakunya kematian atau keilatan kekal atau separa kekal disebabkan oleh kemalangan saja. Kalau disebabkan lain memang bukan under GPA. Dan dia bertanya lagi, Alif, adakah dia boleh claim semua sekali? Kesemuanya dia boleh dapatkan papasan untuk kesemuanya. Betul. Kalau kita ada GPA, kita boleh claim GPA. Kalau berlakunya kematian disebabkan oleh kemalangan, kita boleh claim GPA. Kalau kebakaran, kita boleh claim under LTHO lah sebab dia different produk. Betul. Kalau dia produk yang sama, mungkin berlaku agak kesukaran kat situ sebab ada TNC insurans yang mengatakan hanya boleh claim salah satu sahaja sebab dia boleh semak. Ya, betul. So tak boleh nak tipu. Betul. Okey, ada soalan kita nak tengok share kita. Sekarang dah menganjak kepada berapa ya? Sikit lagi. Jangan give up, guys. Don't give up. Okey, kita nak teruskan berkenaan dengan proses, Alif. Proses untuk membuat tuntutan papasan insurans takaful LPPS ini rumit sangat ke sampai ada yang sampai peram sampai 6 tahun? Peram sampai 2-3 tahun. Kita nak share kisah benar kepada anda situasi yang berlaku bila membuat tuntutan insurans. Okey. Actually untuk tuntutan papasan ni mudah saja sebenarnya. Yang di mana kalau berlakunya kematian ataupun keilatan kekal, waris ni dia kena cepat-cepat bagi tahu LPPSA, hantar borang pemberian atau kematian atau keilatan kekal kepada LPPSA, yang mana nanti LPPSA akan deal dengan kita punya panel yang dipilih lah. So daripada situ nanti panel akan bayar pampasan kepada LPPSA within 21 hari bekerja. Tapi ada juga ya Yuni, sekarang ni kita tengok ada satu isu yang mana yang dah 2-3 tahun contoh baru dah meninggal claim. Baru nak claim. So bila ada macam tu, kita punya TAT akan lebih daripada 21 hari lah, akan dan proses dia mungkin berbeza sedikit. Mungkin berlaku memerlukan dokumen ekstra dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi kita sentiasa advice pun boleh. Kita sentiasa advice peminjam punya kita, sekiranya terjadi kematian di kalangan keluarga peminjam, ibu, ayah, suami, isteri dan sebagainya, jangan berlengah lagi. Terus saja maklumkan kepada LPPSA dan insurans yang berkenaan, dan jangan lupa maklumkan, jangan macam maklumkan kat WhatsApp macam tu. Anda kena maklumkan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. CJ kematian perlu disertakan sekali, apa orang cakap lagi, report polis atau sebagainya. Waris kena maklumkan sekali dalam account bank kita semuanya. Kita ada dekat website tu dokumen-dokumen diperlukan. Anda boleh buka dekat pelanggan sedia ada, dekat dokumen-dokumen berkenaan tuntutan kematian dan sebagainya. Kat situ dokumen yang anda perlukan. Jadi perlukan educate waris anda juga berkenaan sekiranya apa-apa terjadi ke ayah, ni kau kena tuntut ni, tuntut kat LPPSA ni. Maklumkan kepada anak-anak macam tu. Kadang-kadang waris tak tahu nak buat apa. Kita kerap kali dapatkan, saya tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang ada juga yang saya baru jumpa dekat Sarawak hari tu, kematian ayah dia pada bulan Ogos. Dia belum maklumkan kepada LPPSA lagi. Dia bawa sijil kematian ayah dia. Saya cakap, dah maklumkan belum? Dia kata belum. Kena maklumkan ni sebab kita nak tahu ada tunggakan dan sebagainya. Waris kena jelaskan dan sebagainya. Jadi jangan simpan sijil kematian tu, serahkan kepada LPPSA dan juga pihak insurans untuk anda mendapatkan tuntutan yang sewajarnya. Dan sekiranya ada terjadi apa pertelingkahan adik-beradik, ketepikan itu semua terlebih dahulu. Settlekan urusan yang perlu, pampasan. Supaya dapat membantu waris-waris yang tinggal. Jika rumah masih dalam pembinaan, projek pemaju dan belum dapat CC, tapi pembiayaan telah lulus, bila takaful akan bermula? Jika pemohon meninggal dunia sebelum rumah tersebut siap, adakah pemohon layak terima faedah? Alif, ni yang kita bincangkan tadi. Macam Hidayah ada cakap tadi kan, tarikh kuasa MRTA, MRTT ni adalah tertakluk kepada tarikh bayaran kita bayar kepada panel. Dan juga dia subjek itu kita terima advice to release daripada pihak lawyer. So kalau tak berlakunya lagi, benda-benda tu tersebut tak tercover lah. Jadi perlu pastikan coverage tu berjalan. Coverage takaful perlindungan berkelompok, GPA adalah selama setahun. Bermula bila bermula untuk GPA, dia bermula daripada tarikh kita bayar premium MRTA, MRTT tadi. So yang ini yang saya beritahu adalah untuk yang kita bagi secara percuma, yang untuk yang peminjam baru kan, di mana GPA ni akan berkuasa bila kita dah bayar kita punya premium kepada insurans untuk MRTA dan MRTT. So dia akan cover untuk GPA juga, the same sekali untuk peminjam baru. Betul.
Alright, kita nak banyak soalan ni suka. Kan on the insurance. Bila boleh guna pinjaman renovation LPPSA atau ada tempoh last boleh bila masa anda bersedia nak guna loan renovation tu anda boleh apply. Tak ada tempoh, tak ada. Dulu boleh buat lepas 5 tahun, tapi sekarang tak perlu dah. Anda boleh buat bila-bila sahaja. Okey, ada soalan lain tak? Okey, kita nak tanya soalan ya, Alif? Kita nak tanya soalan apakah itu? Soalan kedua kita kepada followers kita. Hidayah ada soalan nak tanya. Kita bagi satu soalan untuk dia menangi hadiah. Okey, macam tadi Alif ada terangkan pasal soalan ni. Bolehkah pelanggan memohon pembatalan polisi atau HO bagi rumah bertingkat? Sangat mudah. Cara dia bercakap macam susah. Jawapan dia senang saja. Hidayah memang macam ni. Dia pengetua sikit. Okey, boleh typekan typekan jawapan anda di ruangan komen untuk jawapan soalan itu tadi. Okey, siapa yang terpantas di situ? Tanya kepada. Kita dah ada pemenang. Nama bermula tak boleh nanti hadiah tak cukup ni. Bermula A berakhir A ke? Tak boleh. Okey, kita sebutkan saja. Alis bagi Hidayah sebut. Kita dengar suara Hidayah dengan lebih kerap. Sebagai pemenang. Alisha Alia. Betul ke? Alisha Aisyah pun boleh. Alia pun boleh. Orang yang sama. Tahniah, anda adalah pemenang yang seterusnya. Sangat mudah. Ramai yang tahu. Nampak tak, knowledge telah bertambah. Betul. Dengan topik pada hari ini. Alhamdulillah, diharapkan dapat memberikan anda input yang anda perlukan. Sebelum ni tak tahu, mungkin dah jadi tahu. Dan bila dah tahu tu, jangan kedekut pula ilmu tu. Sampaikan kepada rakan-rakan sekerja, saudara mara, adik-beradik yang tak bekerja lagi. Sampaikan. Mana tahu dia kerja government, dia dah tahu dah. Okay. Okay, next soalan. Adakah bayaran premium LTHO sekali sahaja amount yang di-charge dalam LO kerana bank charge LTHO pada setiap tahun? Okey, untuk LTHO soalan yang bagus. Ya, soalan yang bagus kan. Untuk LTHO kita tahu is a long term house owner, which is kita bayar sekali je whatever yang dah diterangkan dalam LO kita. Kata contoh 5,000. So 5,000 tu adalah untuk tenor yang kita dah ada 35 tahun. 35 tahun dah kira untuk di bank dia menggunakan annual fire. That's why dia bayar secara tahunan. Kalau kita long term punya lah. Itu membezakan kita. Maknanya kita tak boleh debit. Kita yang terbaik. Kita punya negotiation tu yang terbaik untuk anda semua. Sangat jelas topik hari ini. Yeay. Alhamdulillah. Kita sangat happy kalau kita dapat feedback sebegini. Maknanya anda puas hati, anda happy. Dan kalau boleh, boleh dropkan dekat ruangan komen topik apa yang anda ingin kita bincangkan di masa akan datang, dan kita akan ambil maklum. Dan mana tahu untuk topik yang ke-11 nanti kita akan ambil topik yang anda cadangkan. Mana tahu kan? Jadi baguslah moderator LPPSA ni. Of course. Tiba-tiba puji sendiri. Thank you. Kita akan cuba perbaiki. Kalau ada sebarang kekurangan dan gurauan terlebih tu, kita minta maaf ya. Kalau tak bergurau, tak ceria lah hari kita. Takkan nak serius je kan. Okey. Jadi kita nak teruskan dengan soalan kita yang seterusnya. Adakah kemungkinan polisi insurans takaful tidak boleh dikeluarkan? Ini pun boleh terjadi. Jangan ingat tak boleh terjadi. Kita boleh batalkan pembiayaan yang kita berikan kepada anda. Tapi kenapa ianya boleh dibatalkan? Alif boleh jelaskan. Okay, kita pernah juga ada terima panel insurance. Okay, bila dia dah dapat data daripada FPPSA, dia nak enforcekan that policy tu kan. So bila dia check status peminjam tersebut, dia ada orang kata status daripada AMLA dan SPRM. So bila ada kes-kes begini, kemungkinan besar panel tak boleh nak enforcekan that policy. So bila the policy tu tak boleh nak berkuat kuasa, so pinjaman kita pun kita tak boleh nak beri pinjaman pada kiranya anda ada di suspek. Betul. Ataupun anda memang melakukan aktiviti yang menyalahi undang-undang dan insurans meragui
penjelasan anda dan tidak mahu coverage memberikan perlindungan kepada anda, kami tidak boleh memaksa mereka dan dengan itu kami tidak dapat memberikan pembiayaan kepada anda. Sebab apa? Sebab kita punya garis panduan dah memang bagi tahu insurans adalah wajib. Yes, insurans adalah wajib. Jadi kalau anda nak yelah, macam tu tak boleh lah. Tak cakap lebih-lebih takut sensitif pula kan. Okey, topik kadar faedah tetap LPSA perlukah dikurangkan atau dikaji mula? Allah. Oh Allah. Tu yang disaja. Okey, kita ambil maklum. Okey. Apa tu? Topik 2.5%. Sama jugalah. Sama jugalah. Boleh tak buat live bukan office hour? Allah, boleh tak buat live time bukan office hour? So macam mana ni? Kita serahkan kepada moderator kita. Okey, kita ambil maklum juga. Tapi pernah tahu kita buat bukan waktu office hour. Kita buat pada waktu cuti umum lagi. Merdeka kita buat. Kita di Bali pun kita kerja. Kita tak buat live tapi kita turun padang dekat kawasan pedalaman. Tapi kita ambil maklum insya-Allah. Tapi jangan risau. Boleh je tengok balik live ni sebab kita bila buat live Facebook live ni kita tahu ramai pejabat awam tak boleh nak akses. Okey, disebabkan itu kita simpan live ini, anda boleh tengok semula, banyak repeat banyak kali macam tengok cerita Hindustan pun tak apa. Jadi sebabkan itu kalau kita nak tengok rating kita kan ada lepas saja live Facebook live ni sangat tinggi. Sangat banyak share, banyak dia punya ni maknanya engagement kita menjadilah. Jadi alhamdulillah, jadi anda boleh tengok, anda boleh share. Tapi itu je lah yang tak dapat sebab tak boleh menang hadiah kan. Bila tak boleh nak join live, tak boleh nak menang hadiah, itu je lah. Tapi tak apa, bila kita akan buat nanti. Kita akan buat satu hari, tak boleh kerap lah. Sebab ni melibatkan banyak department. Jadi memerlukan persetujuan banyak pihak. Jadi insyaAllah kita akan buat, kita ambil maklum. Datanglah di Sabah. Ya Allah, kita memang ada datang dekat Sabah. Maklumkan juga kita ada virtual platform. WePlat dekat Sabah. Jadi anda boleh pergi ke UTC Sabah dan guna dan explore kemudahan yang kita gunakan untuk warga Sabah, bah. Okay? Jemput kami datang, bah. Best tengok, senang faham moderator ini. Alhamdulillah. Kita suka bila anda mudah faham. Kalau anda tak faham tu kita risau. Takut tak menjadi apa yang kita punya awareness kan. Kita nak aware, kita nak bagi anda faham. Benda sebenarnya bila LPPSA ni sangat mudah sebenarnya. Mohon apa tu? Atas tu Pak. Mohon pencerahan. Rumah dah potong melalui gaji bulanan selama 2 tahun tapi rumah belum siap macam mana tu. Okey, hari tu anda kena buat e-ticket supaya kita boleh buat semakkan berhubung dengan kes anda. Gunakan macam saya cakap tadi, pergi ke website LPPSA, klik dekat emoticon bahagian tepi belah kanan tu untuk e-ticket dan nyatakan permasalahan anda dan berikan dokumen-dokumen yang ada untuk kita buat semakkan. Alright. Jelas Okey, kita nak tengok share kita dah pergi 300 tak? Kita nak umumkan pemenang kita yang kedua. Wow, sikit 3 dah ada. 3 dah ada. Nombor 3 dah ada. 2, 3, 3 sikit saja lagi. Nak bagi ke tak nak ni? 2, 3, 3. Okey lah, kita bagi diskaun. Kita bagi diskaun 250. Kita bagi 250, kita bagi pemenang yang kedua. Okey? Next time tak ada diskaun. Hari ni je diskaun sebab insurans. Insurans kita bagi diskaun. Okey, kita nak kalau ada soalan pertanyaan lagi yang nak ajukan, okey. Salam luar topik boleh ke untuk bagi. Kejap. Boleh ke jemput pegawai LPPSA untuk beri perkongsian atau penerangan bla 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 pada ejen hartanah? Kita tak ada memberikan kepada ejen hartanah dan sebagainya. Untuk sebarang maklumat legit anda boleh dapatkan dekat website LPPSA ataupun Facebook Live LPPSA, dan seorang pertanyaan boleh ajukan dekat ruang komen. Alright, terima kasih atas support dan sebagainya. Alright, dan sekiranya ada sebarang soalan dan sebagainya anda boleh ajukan lagi. Kita akan ambil dalam 5 soalan, lepas tu kita akan end the session. Jadi Alif, sekiranya ada sebarang tips and trick yang anda boleh kongsikan kepada yang menonton kita pada hari ini. Okey, kalau kita lah nak pilih insurans mana yang kita nak kan,
So kita kena rajin lah macam membaca dia punya polisi, PDS, product disclosure sheet. Sometimes kita tengok coverage dia macam wow kan, tapi kita tak tengok exclusionnya. Betul. Dia kadang-kadang dia punya coverage wow tapi exclusionnya lagi banyak daripada apa yang dia cover. Yang wow tu lagi besar kan, yang exclusion dia kecil. So kita kena rajin-rajinkanlah membaca sebelum kita memilih. Betul. Dan satu lagi, bila nak buat claim tu insurans ni adalah sebenarnya untuk melindungi kita dan untuk membantu kita di waktu susah. Jadi pastikan bila nak buat claim tu prosedur dia taklah terlampau menyusahkan. Jadi kena tengok TNC dia, kena tengok dokumen-dokumen yang diperlukan. Kadang-kadang bila kita, saya sharekan sedikit, sebab saya ni suka travel. Jadi bila kita travel ni, insurans untuk travel ni adalah satu kemestian untuk diambil, untuk melindungi kita kat luar sana, dekat negara orang. Ada insurans ni, dia memang melindungi bila kita travel, tapi ada terms-terms dia yang membuatkan itu batal. Jadi sangat mengecewakan lah ya, bila kita nak claim rupanya tak cover, tapi dekat bila dia promo tu dia kata cover. Tapi dia sekarang itu tak cover. Jadi itu adalah perkara yang ada perlu pertimbangkan bila nak memohon insurans. Contoh saya bagi kat sini report polis contohnya dekat luar negara kena buat dalam bahasa itu normal, kena buat English dan sebagainya. Tapi ada juga balai polis kat luar sana dia tak nak macam kita berlaku kecurian, tapi dia tak nak mention kecurian. Dia tak boleh buat report kecurian. Dia kena letak kecuaian sendiri. Bila terletak kecuaian sendiri, dah tak cover lah. So bertekak macam mana itik dengan ayam pun takkan cover lah. Sebab dia kata, boleh kalau nak letak kecurian tapi kena duduk sini. Sampai tertangkap je pencuri tu. So itulah memang exclusion dia akan ada kecil kat situ. Subjek itu kalau bukan daripada kecuaian diri sendiri. Macam tu. Macam tu lah. Tapi bila memang bukan kecuaian kita, memang nak kena curi, tapi balai polis pula tak nak letak dicuri. Nampak tak difficulty dia? Kat situ. Alright, kita ada soalan lagi tak? Nak tanya apa tu? Salam. Salam. MRTT sekarang ada produk baru di mana boleh bayar installment. Ada ke? Untuk soalan ini, untuk masa sekarang ni kita hanya untuk MRT kita hanya tak ada installment, kita bayar sekaligus berdasarkan dalam LO kita lah. So tak ada untuk di LPPC. So sekarang ni tidak ada lagi yang untuk installment. Setakat ni tak ada. Tak ada, ya betul. Kontroversi soalan dia. Okey. Kena buka kes kalau curi. Itulah dia suruh duduk situ 3 bulan. Kita boleh duduk situ 2 minggu je, ikut visa. Okey, yang kena ambil maklum untuk ingatkan waris untuk update pihak LPPSA secepat mungkin itu berlaku kematian. Betul. Kena maklum, kena update LPPSA dan juga insurans, sebab LPPSA nak pastikan akaun tu tak ada tunggakan. Dan sekiranya ada tunggakan, pihak waris kena jelaskan tunggakan terlebih dahulu sebelumnya waktu kematian. Contohnya, dia meninggal bulan 10. Ada tunggakan bulan 8. Jadi bulan 8 tu kena jelas lebih dahulu oleh waris. Jadi selepas tu baru proses insurans boleh dilakukan. Dan yalah, pihak insurans akan bagi tahulah berapa coverage yang diperolehi. Okey. Kalau loan LPPSA dah lulus tapi rasa nak tambah nak tambah polisi yang insurans tak cover, boleh ke? Boleh. Boleh. Ini yang saya katakan tadi lah. Maksudnya macam LTHO kita rasa nak tambah banjir dan sebagainya, boleh hubungi terus ejen insurans anda. Yang contohnya kalau tak cover, hubungi terus. Hello, tak cover. Macam tu. Saya nak tambah lah polisi saya. Polisi yang mana ya? Macam tu. Tapi kena make sure lah polisi itu telah berkuat kuasa. Betul. So maksudnya kat sini kalau nak tambah rasa macam tak cukup ni, I dah baca semua TNC ni okey. Tak cukup ni, nak kena tambah. Ni nak kena tambah lagi 100. Tambah. Macam tu lah. Insurans ni suka kalau tambah-tambah ni. Okey. Next. Yang kena apa tu? Okey dah.
Alright, kita nak umumkan pemenang kita. Dah dapat tak 250? Tak dapat 250. 235 saja. Lagi 15. Come on guys. 15 bagi I 15 dan kita boleh endkan live kita untuk kita bersua di FB Live yang ke-11 pula dengan topik yang lebih menarik, topik yang lebih panas, topik yang lebih memberikan anda ilmu baru. Berikan saya 15 lagi share dan kita akan endkan dengan memberikan pemenang kita yang kedua. Berikan kami 15 lagi share dan kita akan 236 naikkan lagi. Naikkan lagi. Berikan saya lagi. Sampai 2 Wow, 252. Terus 252. Wow. Dia simpan ke apa ni? Wow. ni lag ni. Mak ni boleh bagi 300 ni. Terus dah melebihi dah. Terus melebihi. Wah. Anda memang awesome. I love you guys. Anda sangat spotting. Ya. Anda sangat lively. 260 kena puji rupanya. Wow. Kalau I puji lagi ni sampai melimpah-limpah. Sampai lebih daripada 500 sampai jam. Tak boleh nak, admin tak boleh nak fokus dah. Yang mana satu dah ni. Okey, kita nak umumkan share kita yang kedua. Kalau boleh 40 lagi, kita umumkan share kita yang ketiga terus. Okey, bagi. Kalau tadi dia boleh bagi terus 2 daripada 2 4 lebih jadi 252 dah melonjak lagi jadi 261 ni. Bagi saya sampai 300 kita umumkan pemenang kita, share kita yang terbanyak kedua dan ketiga terus. Kita pun malas nak simpan banyak ni. Banyak ni. Kita memang order khas untuk anda. Tak ada yang lain selain anda, hanya untuk anda saja. Kita nak tengok share kita yang terbanyak. Yang kedua, kita umum yang Kai dah cakap 272 dah. Dia simpan ni. Dia simpan ni. Dia macam ending Okey, sikit lagi guys, sikit lagi kita umumkan terus. Kita 287. Ini yang kita nak. Semangat ini. Okey. Sikit lagi. Kita tak nak umum 302. You guys awesome. Mantap. Terbaik. Aduh. Sangat bagus. Ya. I suka lah. Ini memang anda memang Bagi. Okey, bagi lagi. Kalau boleh pergi 500 pun on sebab kita nak ilmu ini disampaikan kepada ramai orang. Ramai lagi boleh mendapat kebaikan daripada ilmu yang kita sampaikan pada hari ini berhubung dengan insurans. Tak ramai yang boleh nak share ilmu macam ni, tak ramai yang nak berkongsi maklumat. Kalau nak berkongsi maklumat ni anda kena subscribe dan sebagainya. Tapi hari ini kita bagi percuma kepada anda supaya anda mendapat sedikit jalan bila nak buat pembayaran rumah ni. Dah tahu loan macam mana, insurans macam mana nak pilih, nak pergi mana-mana. Okey, dah tahu dah proses-proses. Kalau nak kena tipu tu susah sikit lah orang nak tipu sebab dah ada ilmu di dada. Hari kita kusyuk dengan perkongsian tadi. Memang kita nak bagi kusyuk. Kalau dengar saya jadi DJ malam lagi kusyuk dengar. Tak tidur. Tak tidur malam dengar. Tak tidur nanti. Sebab tu tak ada DJ, jadi moderator je. Kalau dah habis semua bayar rumah, dah ada kebaikan ke beri insurans lagi? Okey, kalau dah habis semua boleh, katalah macam tadi kita cakap, kalau dah bayar awal, contohnya 10 tahun awak dah boleh dapat lebihan duit insurans balik. Okey, kalau dah habis semua bayar, anda kena fikirkanlah nak coverage tu kena top up sendirilah. Kena guna sendiri, dah tak ada termaktub dekat LPPSA dah. Anda boleh berjumpa dengan ejen dan cakap okey, saya dah tak ada terikat dengan mana bank ni, dah semua dah selesai, saya nak ada coverage insurans sendiri. Boleh tak ada masalah. Boleh tak ada masalah. Sebagai contoh fire insurance kan untuk cover. Betul. Macam contoh-contoh kita nak share bencana yang baru-baru ni, tangki pecah tu. Tangki macam air terjun tu dekat Puchong tu. Itu boleh berujuk kepada JMB masing-masing. Itulah. Sama ada di cover ataupun tidak. Sebab ada orang kata cover TNC dia. Yes, betul. Contohnya kalau anda adalah mangsa tapi anda tak bayar apa orang cakap monthly maintenance, anda tak boleh nak claim sebab anda tak bayar. Walaupun sebab tu pentingnya membayar maintenance fee tu, sebab apa-apa terjadi boleh cover. Kusyuk dengan sis Uni berhujah. Nak berhujah sama boleh mohon kat sini duduk tepi. Boleh kita berhujah bersama-sama. Terima kasih di atas support anda dan diharapkan anda boleh memberikan informasi ini kepada yang lain juga. 400. Wow, 400 100 lagi.
100 lagi. Sikit je lagi. Lepas tu saya berhujah, saya sambung berhujah, anda bagi saya 100. Kita barter trade. Boleh macam tu. Kita barter trade. 100 saya berhujah, sampailah 500 saya berhenti berhujah. Okey. Maknanya lagi banyak saya berhujah, makin banyak lagi yang saya share kan, yang saya pecahkan. Boleh pecahkan, yang saya berikan percuma. Macam tu. Jadi kita nak anda celik insurans, begitu juga dengan celik hartanah, nak beli rumah ni adalah satu investment yang cukup besar dalam diri anda, di mana ianya memakan separuh daripada gaji anda, mungkin lebih daripada separuh, 70%, 60% daripada gaji anda untuk membayar rumah saja. Jadi pastikan bila membayar rumah ni banyak anak-anak cicit dia mengikut sekali, antaranya insurans lah. Ada kadar, ada kos dia, yuran guaman, cukai pintu, cukai tanah dan sebagainya, macam-macam bayaran anda perlu sediakan. Jadi sekiranya terjadi bencana banjir, tanah runtuh dan sebagainya, anda dah tak pening sangat, dah ada yang apa orang cakap sebagai membantu di saat kecemasan. So ada juga kes-kes macam Alif Hidayah sharekan tadi, di kawasan yang tak pernah terjadinya tanah runtuh, tiba-tiba terjadinya tanah runtuh, tak boleh nak claim apa-apa. Betul. Memang kosong. Kosong betul. Rumah dia bukan setakat tenggelam sikit, tenggelam habis dengan isi-isi rumah sekali. Jadi kita tak nak benda yang sama terjadi kepada anda. Jadi kita harapkan anda mengambil secara serius berkenaan insurans ini dan mula mencari maklumat tambahan di ruangan Google. Dan sekarang ni boleh kita katakan dekat Facebook sendiri, banyak perkongsian-perkongsian berkenaan insurans hartanah dan sebagainya yang anda boleh ambil sebagai iktibar dan juga sebagai reference anda. Alright. Apply baru. Okey, soalan dah tak ada. Kalau ada soalan kita boleh jawab. Okey, kita nak bagi 414. Tolonglah. I dah bagi. Dah bagi. Dah tak ada nafas. Dia dah macam satu nafas dah bercakap tadi tau. Dia memang tak ada noktah dah. Daripada tadi pukul apa kita berborak? Daripada pukul 2.30. Sekarang dah 3.41. Hampir 1 jam. Kering. Ya, hampir 1 jam. Hampir 1 jam dah kering dah. Hidayah yang paling cool. Paling cool. Kita nak cakap paling tak mengeluarkan. Dia paling cool. Dia memahati. Dia sebenarnya memahati. Dia memberi markah. Dia markah kepada kita. KPI kita. Audit kita dia. Okey, dia ni paling bercakap. Okey, fakta betul. Ini salah sikit. Ini betul. Tak ada salah semua betul. Kita dah pakar dah. Jadi itu yang kita nak sampaikan. Okeylah, kita umumkan pemenang kita yang kedua terlebih dahulu. Pemenang kita yang kedua, syarah kita yang terbanyak, yang kedua dimenangi oleh yang mana satu ni? Tolong tunjuk sikit. Nervous kan salah sebut. Salah sebut isu. Kena record. Viral. FYP. Stop nanti. PPSA bagi harapan palsu. Dia umum nama orang lain. Macam tu pun boleh. Sekarang apa tu orang cakap, kita di dunia serba viral. So kena berhati-hati sikit. Kalau viral benda bagus, silakan lah. Kalau benda tak elok tu tak payah. Kami lah. Okay. Mana? Okay. Itu tak berkaitan. Ini cakap tak gaji 40%. Yes. Tengok. Kalau nak buat renovation tu, kita akan tengok kelaikan anda yang tinggal. Dan based on potongan tu jugalah. Okay. Yang mana? Okay. Wow. Yang kedua. Wow, tadi dia dah menang. Dia dah menang. Dia menang lagi. Dapat lagi. So, siapakah dia? Sebab ada dua yang dah menang. Yang menang tadi pun dah menang. Tapi sekarang nak menang-menang lagi tak? Kau faham tak? Faham. Tak. Okey. Yang mengungguli Syarta. Yang menang untuk kali yang kedua. Tadi dia dah menang. Dia dah menang lagi. Tapi tadi dia menang. Dia menang lagi. Adalah wanita. Siapakah wanita yang dah menang tadi? Sebutlah. Okey, Alisha Aisyah. Tahniah kepada syarikat yang kedua. Alisha Aisyah. Tahniah. Kita nak mencari pemenang kita yang ketiga. Walaupun tak bagi sampai 500. Tapi tak apa. Kita bagi juga. So kita dah janji. Effort tu ada. Daripada 200 tadi, anda simpan ya. Sampai hati anda simpan. Menjadi 415. Jadi kalau kita pandai ambil hati dia orang sekali lagi, mungkin dia jumping lagi. Jam lagi tiba-tiba jadi 500, 400.5. Okey, kita nak umumkan. Sempat lagi ni. Persaingan cukup sengit sekarang ni. Antara 3 nama ni. Oh my God. Sangat sengit. Sangat turun naik nama dia.
Macam mana nak umum ni? Sekejap ni. Wah, naik lagi dia. Kejap. Nak umum ke tak umum? Okey, anda 3, 4, 5 orang ni kena bersaing sekarang. Yang mana saya kira sampai 10, kita akan tutup dan kita akan pilih pemenang kita tersebut. Okey, dah naik Dah naik lagi. Naik. Okey, kita nak tengok antara yang berlima ni, yang paling tinggi ni, maknanya top 5 sharer ni, kita kira sampai top 5 saja. Siapakah yang ada pencerobohan berlaku di sini. Abaikan. Oh, naik. Kejap je dia potong Wow. Kita dah cakap dia orang ni memang perlukan booster. Kita ni baru tekan banyak share ni. Main awesome lah. 4 dah sekarang. Betul lah, cakap dia orang ni ada. Wow, memang anda tak nak benda anda nak benda hadiah, anda tak nak percuma Sharer pun anda berkira nak ujung-ujung bagi Ujung-ujung 7-8 sekarang. 7-8. Macam ni nama bertukar. Risau saya kat LPPSA ke kat Genting ni. Wow. Main awesome kita tak pandai sekarang ni. Macam mana ni? Bertukar nama. God, bertukar nama. Wow. Line dia power sangat ke ni? Sekejap. Kita tanya pakai line apa kan? Line apa boleh share tak? Tak lag macam tu, laju betul. Dia kejar macam ni terus potong. Kita tunggu, kita relax sekejap lagi. Terus melompat 500 tu. Sikit lagi. Wow, anda memang terbaik lah. 94. Tak ada hadiah ke yang banyak tanya ni. Mungkin FB Live yang akan datang kita ambil yang paling banyak tanya. Betul? Paling banyak tanya tu kena selalu 20 soalan ke atas. Baru kita ambil banyak tanya. Tapi thank you. Susahnya nak sebut nama awak. Cloud Real. Thank you so much for your support. Kita dah mencapai 500 KPI kita pada hari ini. Alhamdulillah. Anda memang awesome. Anda terbaik. Anda handsome. Anda cantik. Macam tu. Okey, kita umumkan. Ini adalah newbies. Tiba-tiba je dia. Nama dia naik. Tiba-tiba dia tapau semua orang. Tiba-tiba dia loncat. Macam mana dia buat? Ada dalam top 5 tiba-tiba naik. Tiba-tiba naik. Hebat dia ni. Lain pakai line apa Kalau boleh share kat sini line apa awak pakai? Alright, adakah perkongsian yang berfaedah? Terima kasih LPPSA. Sama-sama. Dan sekiranya ada sebarang percadangan dan sebagainya, sila dropkan dekat ruangan komen ataupun buat e-ticket kepada kita dan kita akan ambil maklum dan kita akan berikan anda yang terbaik. InsyaAllah apa-apa yang membantu anda, kita akan berikan yang terbaik. Dan sekiranya anda memerlukan assistant dalam pertanyaan, anda boleh drop saja di ruangan komen dan kita akan minta admin kita jawab soalan yang tidak berkaitan dengan topik pada hari ini. Don't worry, okay? Tada! Kita nak maklumkan. Okey, kita bagi hidayah lah. Bagilah job sikit. Kita duduk ni hidayah. Relax sangat ni. Dia relax sangat. Apa ni? Kita bagi Maroon 5. betul ke sebut dia? Marwan lah. Bagi pun tak dapat ni. Gurau. Okey, tahniah kepada Marwan lah. Nama dia very hipster. Dia macam Ali Malik MALIK tiba jadi Malik macam tu lah. Marwan lah, tahniah. Saya undi Sisi Daya. Wow, dah ada fan club. Kita tak boleh You lale. Tak support dah. Tak you tau. Okey. Tahniah Marwan anda. Kita akan post. Jadi sila DM alamat anda, pemenang-pemenang tadi, Muhammad Nazmi, Yop, Alisha dan Marwan. DM kami alamat anda dan kontak number. Admin akan berhubung dengan anda dan akan penghapusan hadiah akan dilakukan hari ini ataupun esok. Jadi akhir kata daripada saya, Alif dulu. Okey, akhir kata daripada saya. So hopefully apa yang kita terangkan ni you all dapatlah, orang kata serba sedikit basic mengenai insurans. So tak adalah lagi orang kata tak tahu dan sebagainya. Betul. So hopefully whatever yang kita bagi tahu ni you boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Ya. Hidayah?
Dia orang nak bawa naik gunung. Dia orang nak bawa naik gunung Kinabalu dah tu. Untuk pilih lah betul-betul takaful atau insurans tu semasa nak mohon pembiayaan tu. Pendek dan sharp. Okey. Okey, daripada saya pula moderator pada hari ini dan selamanya mungkin. Tak adalah. Okey, kita nak mengalu-alukan sebarang cadangan dan pertanyaan dan suggestion. Anda boleh ajukan macam saya cakap tadi kat orang komen dan buat etiket dan sebagainya. Anda boleh ajukan kepada kami dan kami akan ambil maklum. Dan perkongsian hari ini diharapkan dapat membantu anda, memberikan anda sedikit ilmu pengetahuan supaya anda tidak lagi kosong knowledge mengenai insurans. Dan sekiranya anda masih tidak lagi faham, boleh tengok balik Facebook Live. Play sampai anda faham. Jadi sangat mudah, sangat senang. Okey, jadi diharapkan perkongsian ini memberikan manfaat pada anda dan di pihak saya pula ingin memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap cakap dan sebagainya. Okey, dan segala gurauan tadi kalau ada yang terlebih-lebih tu minta maaf, minta halal dan sebarang soalan yang tak berjawab lagi, jangan risau, pihak ilmu kita akan jawab dan kita jumpa lagi di FB Live akan datang. Bye. Assalamualaikum.